Kembali dalam Ismunyo Channel, kali ini dalam segmen laptop. So, sekarang ni kita ada satu laptop daripada Chewy yang dinamakan sebagai JamiBook. JamiBook ataupun GamiBook, aku pun tidak pasti. Tapi apa yang paling menarik, laptop ini harganya sangat-sangat rendah, sekitar RM1,500 dengan performance yang sangat-sangat menarik, dan kita akan tengok selepas ini apa features yang ada pada laptop ini. Tapi overall, laptop ini digunakan untuk orang yang selalu membuat kerja lah berbanding bermain game tu. Bukan saja itu, untuk melayan movie pun sangat-sangat sesuai kerana IPS display yang digunakan iaitu 2K screen, serta dia mempunyai sebanyak 12GB of RAM dan 256GB of ROM SSD. Tapi bukan jenis M.2 lah. Graphic cardnya pula menggunakan Intel UHD 600 serta Intel Celeron Insight, which is sesuai lah untuk penggunaan ultrabook macam gini. So kita akan tengok kepada macam mana dia handle kepada video-video, sound quality, gaming dan juga 4K video editing. Let's check it out. Kotak dia ni memang sangat simple dengan ada brand di hadapan, dan bahagian belakang ada spek mengenai laptop, dan dia ada safety span. Seterusnya korang akan dapat kepada warranty, cara penggunaan, manual book dan bermacam-macam lagi kad untuk di display. Warranty selama 1 tahun. Ini korang punya charging port di mana dia menggunakan 2 pin, serta boleh dicabut dia punya 2 pin tu dan dilekatkan pada tempat kecil ini, pin kecil. Dan power dia korang connect di bahagian tepi laptop itu. Sekarang kita akan tengok kepada inside of this laptop. Yang korang boleh tengok di sini, ini merupakan dia punya keyboard, dan ini merupakan dia punya keypad yang besar ni. And then keypad dia ni memang sangat-sangat smooth untuk dikawal. Seterusnya bahagian tepinya terdapat bahagian power input serta bahagian USB-C. USB-C ni bukanlah untuk charging. Bahagian tepi sini pula dia ada bahagian micro SD slot, headphone jack dan juga USB 3.0. Dan kena tahu, laptop ini tidak boleh remove sebarang bateri, tapi boleh gantikan dia punya SSD ni kepada SSD yang lagi power. Yang ini merupakan IPS 2K display. Dan sekiranya korang light up korang punya screen, ni dia boleh sampai begini punya tahap screen dia ni. Wow. Dan kelebihan dia ni, dia boleh pergi sampai 180 degree. Streaming video seperti YouTube, Netflix, Prime Video di dalam laptop ini memang sangat-sangat cantik dengan IPS screennya, dan mengikut latency, Chewy berada di tempat ketiga berbanding dengan HP dan juga Lenovo. Backlight bleeding memang sangat minimal, dan IPS screen dia ni menyebabkan aku selalu ingin touch padahal bukan pun touchscreen. Pada perbandingan Adobe RGB serta sRGB sangat-sangat accurate pada tahap 90%. Perbezaan di antara IPS Apple MacBook Air 2020 iaitu sebanyak 5 hingga 10% pada screennya. CPU-nya menggunakan Gemini Lake 1.8 GHz dan GPU Intel UHD 600 yang dalam perkadaran average bagi ultrabook. Dalam Cinebench benchmark single core CPU sebanyak 157 poin di tangga terakhir berbanding AMD i5, i7 dan i3. PC Mark scoring 1866, scoring casual gaming 13 FPS, web browsing 0.4 second, photo editing 0.8 second, video playback dalam sekitar 30 hingga 60 FPS, manakala pada read and write speed dalam sekitar 400 hingga 457 Mbps. Productivity wise memang sangat bagus, serta bagi digital content creation dia di tangga yang average. Essential berbeza 500 poin daripada MacBook, begitu juga productivity usage dan juga digital content creation. Manakala bagi grafik pula menggunakan 3D Mark 11 test, JamiBook memang kalah pada gaming dan poin antara yang terendah berbanding yang lain. Untuk bermain Dota 2 hanya mampu low setting sehingga 32 FPS. Battery test runtime dalam 5 jam 30 minit untuk web surfing, dan memang tidak dapat beat dengan MacBook Air 2020 serta Tuxedo Book. Untuk office work dan juga multitasking, laptop ini memang sangat-sangat sesuai digunakan berbanding bermain game. Sekiranya korang ingin menggunakan jenis LAN cable ataupun another option for USB-C, HDMI, korang boleh beli this kind of USB-C by J5 Create.
dan korang just connect kepada bahagian USB-C sini. Lepas tu dia sudah menjadi sebagai satu specialty. Cumanya bila korang pasang ni, korang tidak boleh charge juga. Itu yang akan menjadi masalah. Kita akan try kemampuan laptop ini untuk run kepada Premiere Pro Editing, dan kita akan tengok playback range. Performance untuk editing, untuk buat kerja, tapi bukanlah untuk gaming pun. Untuk movie, yes, sangat menarik kerana ia mempunyai IPS 2K display. Basic editing tanpa banyak layering ataupun LUTs ataupun penggunaan color, efek, memang tiada masalah untuk menggunakan laptop ini. Tetapi sekiranya korang menggunakan 4K punya video, dia akan sound akan terganggu serta video pun akan stuck, which is korang perlu rendahkan dia punya kualiti serta menggunakan proxy. So untuk rendering dia akan ambil masa dalam 9 minit untuk 49 second. Sekiranya rendering dalam sekitar 2 minit, maksudnya akan jadi maybe dalam 20 minit of rendering. Dan kita cek kepada heat kawasan sini, 39 degree Celsius, 37. So bahagian tepin yang paling panas. Tapi kalau tengok bahagian bawah, 41 degree Celsius. Boleh dikatakan average kepada temperature bahagian atas dan bawah iaitu sebanyak 41 hingga 45 degree, which is okay untuk simple tasking. Tapi kalau untuk gaming yang heavy ataupun rendering heavy, korang memerlukan kipas untuk sejukkan korang punya laptop. Dan sekarang kita try pula dia punya sound quality bila bermain music. In term of sound quality dia ni, aku agak kurang gemar sedikit sebab dia punya hissing sound, treble sound tu agak terrible lah juga berbanding standard punya. Yalah, disebabkan speaker dia ni hanyalah speaker jenis standard, bukanlah jenis yang branded version punya speaker pun. Cumanya untuk just dengan lagu tu just okay lah untuk tengok movie. Dan aku prefer sekiranya korang ada headphone, just connect di sini untuk connect, serta menggunakan Bluetooth pun boleh di dalam laptop ini. Akan try untuk bermain Asphalt 9, dan ini merupakan menggunakan setting ultra, which is menjadi sangat-sangat lagging dengan frame rate jatuh kepada 15-20 frame per second. Berbeza dengan kita menggunakan tablet Huawei MatePad yang memang sangat smooth. So kita perlu ubah kepada low setting untuk run this game. Webcam pada laptop ini memang aku tak boleh nak cakap apa-apa lah, tapi just a simple untuk meeting, just nampak muka korang begitu saja. Yes, tiada masalah, lagipun dia menggunakan macam quality VGA 3GP begitulah. Okay, in my final conclusion, sama ada patut ataupun tidak korang angkat ini laptop, bagi aku korang macam student ataupun, yalah, bagi aku kalau korang student ataupun workers yang mementingkan untuk portability yang ringan serta untuk membuat kerja ringan seperti menggunakan Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, laptop ni lah menjadi pujaan hati disebabkan harganya yang terlalu rendah berbanding laptop-laptop yang ada di luar sana. Kerana bagi aku, company Chewy ni berjaya mencuit hati semua orang dengan performance yang cantik ada pada laptop ini. Untuk basic necessity sahajalah, tapi untuk gaming tu minta maaf banyak-banyak lah. Bukan laptop ini yang sesuai untuk korang. Just a simple game tu tiada masalah lah. Macam Asphalt 9 tu terbukti boleh dimainkan, tapi akan panas lah tanpa ada sebarang kipas di sini. And then korang juga boleh upgrade dia punya storage sehingga 1TB of SSD juga. Wow, ataupun 2TB lah. In term of battery dia ni, dia boleh bertahan sehingga 6 hingga 7 jam based on usage lah juga. Paling heavy usage pun boleh bertahan sampai 3 hingga 4 jam of battery. Dan dari segi consnya pula, aku tidak berapa berkenan dengan dia punya sound quality tu, which is bagi aku menggunakan tablet Huawei aku lagi cantik dia punya sound kerana menggunakan sistem Harman Kardon lah. Tapi yang this one just a straightforward speaker, and then dia punya kamera pun sangat-sangat straightforward macam VGA punya quality, which is aku macam wow, what is this. Tapi aku
aku respect lah dengan Chewy produk. Sekiranya korang ingin membeli sebarang tablet ataupun laptop daripada Chewy, korang boleh tengok link down below, kerana mereka ada keluarkan JamiBook Pro version serta Aerobook dan juga Ultrabook yang lain-lain version, which is lagi high performance berbanding this kind of laptop. Tapi kalau korang ingin jenis budget punya laptop, yes, ini merupakan salah satu pilihannya untuk korang beli. Dan ada lagi option yang korang boleh jadikan sebagai touchscreen dan lipat-lipat dengan harga RM1,600 hingga RM1,800 sahaja. Dan bagi aku macam aku tidak rasa lenguh pun untuk pegang laptop ni sepanjang masa, kerana sangat ringan dan display memang aku sangat-sangat puas hati dengan laptop ni. So itu saja daripada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time. See you again.